Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Cabaran besar menanti KWSP untuk mengekalkan pulangan dividen kompetitif untuk tahun-tahun mendatang memandangkan cabaran ekonomi global dan geopolitik menjadi halangan besar. Namun, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid yakin pengurus pelaburan KWSP berkepakaran untuk mengenal pasti pelaburan terbaik. Namun hakikatnya prestasi pelaburan ini sentiasa akan melalui pelbagai fasa. Contoh tahun ini sebelum kita dengar perang Ukraine ni, kita dengar isu seperti peningkatan kadar faedah. Justru kebiasaannya kalau suasana peningkatan kadar faedah ni dia akan memberi kesan kepada kebanyakan kelas aset, baik saham, baik ataupun pasaran bond. Jadi ketika sebelum berlakunya perang Ukraine ni pun telah orang kata tu wujud suatu suasana yang agak kurang senanglah terhadap prospek pasaran modal di peringkat global. Justru sekarang ni kita berhadapan dengan suasana perang di Ukraine, sudah pasti apa yang dikatakan sebagai downside risk tu untuk iklim pelaburan juga meningkat. Jadi saya kira untuk mengekalkan prestasi itu merupakan satu yang mencabar. Namun di sinilah peranan para pengurus dana di KWSP, yang mana saya kira mereka terdiri mereka yang berpengalaman menunjukkan kemahiran mereka untuk orang kata tu bergerak ataupun merangka strategi pelaburan supaya sentiasa dapat menghasilkan pulangan yang baiklah dan sesuai dengan toleransi risiko yang boleh diterima. KWSP buat masa ini tidak bercadang untuk membenarkan lagi pengeluaran oleh ahlinya selepas 3 skim yang diperkenalkan sebelum ini. Tegas Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, tumpuan pengurus dana persaraan itu kini adalah membina semula simpanan hari tua ahli dan itu adalah mandat yang diterimanya. Katanya 3 skim yang diperkenalkan sebelum ini iaitu iLestari, iSinar dan iCitra dilaksanakan tepat pada masanya dalam membantu ahli berdepan cabaran dicetuskan pandemik COVID-19. Jelasnya KWSP adalah dana persaraan yang diberi mandat bagi melindungi simpanan ahli untuk keperluan dan kesejahteraan masa depan persaraan mereka. Saya rasa kita faham ya bila kita terima desakan macam ni kan. Tapi kita kena ingat apakah mandat yang diberi kepada EPF mengikut akta yang kita ada ya. Dan dalam akta kita punya mandat adalah untuk menolong ahli mencapai simpanan agar masa tua dia ada cukuplah untuk hidup dengan cara yang lebih elok. Untuk saya ya ketiga-tiga skim yang kita buat adalah tepat pada masa yang kita ada ya. Kerana kita terpaksa menolong ahli, tak boleh tengok dia macam tu kan. Yang kita dah habis pun masa tu, seperti saya terangkan dalam saya punya expression tadi, kita pernah nampak yang negara dah masuk dalam tahap pemulihan. Data-data pekerjaan, data-data GDP, data telah menunjukkan yang negara dalam era yang macam itulah. Jadi saya harap kita tak payahlah lagi mengeluarkan lagi ya, kerana dah mula masuk ke dalam tu. Dan EPF terus dengan apa yang telah dimandatkan kepada EPF ialah untuk menolong ahli membina simpanan untuk zaman tua. Beliau berkata demikian bagi mengulas sama ada KWSP mempertimbangkan untuk membenarkan pengeluaran selanjutnya bagi membantu ahli yang terkesan impak pandemik. Mengulas lanjut, Amir Hamzah berkata KWSP menyokong ahlinya dalam menghadapi cabaran dicetuskan pandemik COVID-19 dengan sebanyak 110 bilion ringgit dikeluarkan, membabitkan 7.3 juta ahli di bawah 3 skim pengeluaran itu.
Pengeluaran simpanan KWSP akibat pandemik COVID-19 menyebabkan kadar simpanan asas pencarum merosot kepada kadar 10 tahun yang kebelakang. Simpanan asas pencarum aktif setakat Januari 2022 jatuh kepada 27%, iaitu kadar yang sama direkodkan pada 2012. The impact to the members, we set back 10 years. Yeah? The last time the active member achieving basic saving was 27% was in 2012. So now the role of EPF really has to focus about rebuilding back this. Yeah? We understand, we don't begrudge the point that we had to step in, yeah? Because the members were also suffering. Yeah? Because at the end of the day, if we had no livelihood capacity, we can't sit by. Dan sementara itu, 2.6 juta pencarum KWSP mempunyai simpanan RM1,000 ke bawah setakat Disember lepas, iaitu meningkat 86% berbanding tempoh sama sebelum COVID-19. Manakala kira-kira separuh daripada pencarum bawah usia 55 tahun mempunyai simpanan kurang RM10,000. Ini bermaksud mereka hanya mempunyai RM42 sebulan untuk tempoh 20 tahun selepas bersara. 6.1 million of the membership has savings below 10k. Yeah. I don't know about you, but for me, I don't know how to live on 42 ringgit for 20 years a month. Yeah. It's not viable, which is why EPF keeps talking about the things. Yeah. Savings below 1k. 2.6 million people now have savings below 1k. It's up 86% from the withdrawal scheme. That's not a small amount. So if you look at members below the age of 55, which is about 12 million something, that 6.1 million means about half the membership of EPF now is below 10k. That is the worrying element. Sementara itu, Dr. Afzal Nizam bersetuju pengeluaran bukan konvensional harus dihentikan bagi menjamin tahap kecairan KWSP dan pulangan masa hadapan. KWSP kita terkesan akibat daripada pengeluaran dan sebagainya. Jadi saya kira untuk tempoh yang mendatang ni, selepas kita dah selesai masalah COVID ni, maksudnya isu ataupun fokusnya adalah untuk membina semula simpanan ahli-ahli KWSP, terutamanya bagi mereka yang terkesan. Jadi saya kira kalau nak kata adakah KWSP mampu, berdasarkan data yang ada ni, saya nampak adalah tidak prudent lah kalau kita nak teruskan trajectory yang sebegitu rupa, kerana itu boleh mengakibatkan kesan kepada kecairan KWSP. Jadi untuk tempoh yang akan datang ni, fokusnya adalah untuk membina semula. Jadi maksudnya dari segi pengeluaran itu yang tidak konvensional sepatutnya tidak berlaku lah, perlu ditamatkan. Khazanah Nasional Berhad menyeru supaya sempadan antarabangsa dibuka semula bagi merangsang sektor pelancongan yang seterusnya akan membantu meningkatkan aktiviti operasi Malaysia Airlines dan rekreasi di bawah sayapnya. Pengarah urusan Dato' Amirul Faisal Wan Zahir menekankan bahawa dana kekayaan kedaratan itu sedang menumpukan perhatian untuk meningkatkan operasi Malaysia Airlines bagi memastikan hasil dikekalkan dan terus menguntungkan syarikat penerbangan itu. Now, when we did the financial restructuring for Malaysia Airlines, I think we committed to support about 3.6 billion, right, over 5 years. And in 2021, that was a contribution about 1.3 billion. So that's what we have planned going forward. Now, all of this, of course, the amount that support that the airline would need depends on whether it can resume activities. And it can only resume activities if people are allowed to travel. So we're really, really hoping that international borders open up. The sooner, the better. Khazanah juga kekal terbuka untuk bekerjasama dalam hal berkaitan Malaysia Airlines, tetapi tumpuannya tetap pada pelan dan operasi pemulihan. Mengenai kemungkinan melupuskan kepentingannya dalam Malaysia Airlines, beliau berkata Khazanah perlu meneliti cadangan tersebut.
Dan terdahulu, Khazanah Nasional Berhad mencatatkan untung daripada operasi berjumlah 670 juta ringgit pada 2021 berbanding 2.9 bilion ringgit pada 2020. Ia susulan beberapa peruntukan yang disediakan, antaranya bantuan kewangan berterusan yang disalurkan kepada syarikat-syarikat dalam sektor penerbangan dan pelancongan miliknya yang berhadapan dengan cabaran akibat pandemik COVID-19. Susulan prestasi itu, Khazanah turut mengisytiharkan pembayaran dividen sebanyak 2 bilion ringgit kepada kerajaan bagi 2021. Sementara itu, implikasi daripada konflik Ukraine dan Rusia bukan hanya sekadar insiden tempatan tetapi melangkaui daripadanya apabila ia telah menyebabkan harga komoditi melonjak tinggi susulan sekatan yang dikenakan ke atas Rusia. Pengarah urusan Khazanah Nasional Berhad, Dato' Amirul Faisal Wan Zahir berkata Khazanah mempunyai pendedahan kecil di Eropah dan tidak mempunyai pendedahan langsung kepada bond atau equity Rusia. The easy question for us, we do not have any direct exposure to any Russian bonds or equities. So that's easy. The other question, which is basically the implications of the conflict to us. Now that is a more difficult question, to be honest with you, to answer. And why I say that is because when you actually look at the conflict, there are retaliations in the form of sanctions, which has an implication on commodity prices. You see fuel prices going up. And when you see fuel prices going up, governments will look at their own policies, whether it's monetary policies and fiscal policies, and how that impacts trade. Now, it's very difficult at this moment to really identify what that would mean exactly because it's all developing as we speak. Nevertheless, in that current volatile environment, it would have an impact. It would have an impact on the public markets, for example. Now, our exposure to Europe is actually quite small. But something like this goes beyond a local incident. It goes beyond that. It goes beyond Europe. It goes basically rest of the world. Now, that's something that we are assessing, but it would be a more general impact as a result of the conflict. That impact would impact us. Gangguan bekalan global yang berpanjangan dan harga komoditi tinggi berikutan krisis geopolitik terkini boleh menjejaskan aktiviti ekspor dan pembuatan Malaysia beberapa bulan akan datang. MIDF Research bagaimanapun berkata secara keseluruhan pengeluar kekal optimistik bahawa pandemik COVID-19 akan berakhir dan permintaan global tempatan kembali meningkat. Tambahnya, di sebalik lonjakan kes COVID-19, firma itu menjangkakan aktiviti pengeluaran dan perniagaan akan diteruskan memandangkan kadar vaksinasi yang tinggi. Aktiviti pembuatan Malaysia pada Februari 2022 bertambah baik apabila indeks pengurus pembelian PMI pembuatan IHS market meningkat kepada 50.9 berbanding 50.5 bulan sebelumnya. Pesanan ekspor baharu meningkat lagi berikutan permintaan asing yang kukuh untuk produk elektrik dan elektronik E&E dan barangan perkilangan yang lain. Sementara itu, Public Investment Bank Research kekal berhati-hati terhadap prospek jangka pendek sektor pembuatan memandangkan isu gangguan bekalan yang masih berterusan. Menurutnya, situasi itu boleh menjejaskan pengeluaran secara langsung terutamanya untuk peralatan kritikal seperti chip yang digunakan secara meluas dalam hampir semua produk pembuatan daripada kenderaan kepada E&E. Kerangka research pula berkata aktiviti pembuatan dijangka berdepan situasi sukar dalam masa terdekat disebabkan beberapa risiko terutamanya krisis Rusia-Ukraine dan lonjakan harga komoditi. McDonald's Malaysia akan membuat penyelarasan gaji kaki tangan sepenuh masanya menjelang akhir tahun ini bagi menyokong cadangan kerajaan menaikkan gaji minimum kepada RM1,500. Scale Up Malaysia dengan kerjasama Quest Ventures, Indelible Ventures dan Meranti umum 11 syarikat pemula yang terpilih untuk menerima pelaburan selepas menyertai program kohort ketiganya. MIDF Research menunjukkan jualan Pro2 bagi 2022 meningkat sebanyak 30% atau 248,000 unit didorong pengenalan model baru bagi menggantikan Alza. Laporan penuh di saluran 501 dan esrawani.com serta dagangnews.com. Amerika Syarikat akui sekatan yang dilakukan akan menjejaskan negaranya dan sekutu terutama melibatkan urusan minyak dan gas. Justru Barat tiada pilihan selain tidak menyekat transaksi serta sistem yang membenarkan transaksi minyak daripada berlaku.
have intentionally scoped our sanctions measures to maximize pain on the Russian economy and minimize any spillover to the U.S. and our allies and patterns. Given high oil and gas prices, cutting off Russian oil gas will drive prices up to Putin's benefit. We carved out energy-related payments to allow for orderly transition of these flows away from sanctioned institutions, and we will provide other licenses as necessary. We've seen some American companies decide to cut ties with Russia, and we welcome those announcements. But we and our allies and partners have a strong collective interest to degrade Russia's status as a leading energy supplier over time. That's why we've been talking about diversification. And that's why we shut down Nord Stream 2. That's why we're helping to accelerate Europe's diversification from Russian gas. Baik, seterusnya pasaran Amerika Syarikat dan Eropah pulih sedikit pada Rabu, namun harga minyak terus melonjak ke paras $110 setong susulan tindakan sekatan Barat ke atas negara pengeluar utama minyak Rusia. Menurut pakar strategi State Street Marvin Loh, pasaran masih bergelut dengan sekatan yang dikenakan Barat. Dan juga ini kerana kenaikan harga minyak menyebabkan inflasi meningkat sekaligus memberi bebanan membuat Bank Pusat Amerika Syarikat. Kesemua 11 indeks S&P 500 meningkat pada Rabu dengan kaunter saham tenaga mendahului. Pan-European Stocks 600 meningkat 0.90%, manakala MSCI yang mengukur pasaran dunia meningkat 0.92%. Di Wall Street, Dow Jones meningkat 1.81%, manakala Nasdaq naik 1.21%. Susulan sekatan Barat terhadap Bank Rusia, harga minyak mentah melonjak melepasi $110 setong. Brent didagang pada $111.12 setong. Tamparan besar buat Amerika Syarikat apabila bank utama negara itu Citigroup berdepan kerugian berbilion dolar susulan sekatan perbankan yang dikenakan Barat terhadap Rusia. Dan juga menurut Ketua Pegawai Kewangannya, pendedahan bank itu kepada Rusia melibatkan nilai sekitar $10 bilion, jauh lebih tinggi daripada jangkaan awal. Bank itu kini terpaksa melakukan ujian tekanan untuk operasi di Rusia setiap hari bagi memastikan tahap kemampuan menangani krisis. Dan juga justru pilihan yang ada adalah melakukan lindung nilai dan beberapa strategi lain. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini.